perkembangan dari Sabah petang ini, kita bersama Redwin Robin. Antara fokusnya, rakyat diminta tenang hadapi pasca PRU ke-15. Terus dengan laporannya, Redwin. Baik, ketika pelaksanaan pilihan raya bukan sekadar pelengkap proses demokrasi, malah platform penting dalam memilih kerajaan stabil yang mampu mengemudi negara, termasuk mengharungi pelbagai cabaran termasuk isu ketidaktentuan ekonomi global. Justru apapun keputusan yang dicapai dalam pembentukan kerajaan rakyat, diingatkan agar menerima dengan hati terbuka kerana ia adalah pilihan yang telah dibuat ketika mengundi. Cuma saya pesan kepada rakyat, kalau boleh itulah saya kata jangan menguap. Kalau boleh, ini bagus untuk rakyat, untuk maknanya rakyat lebih cerdik dan celik politik. Ini memberikan kita mengkaji dan sebagainya. Kita tidak perlu berasa muak sebab ini negara kita. Lainlah kalau kita mungkin negara kita ini monarki. Ini tidak, acuan politik. Semua sudah orang diberikan peluang untuk berkempen. Profesor Madya Dr. Asmadi menyatakan demikian kepada RTM ketika diminta mengulas pasca PRU ke-15. PRU ke-15 menyaksikan situasi parlimen tergantung apabila tiada majoriti mudah dicapai bagi setiap parti untuk membentuk kerajaan persekutuan. Berdasarkan Suruhanjaya Pilihan Raya, peratusan pengundi keluar menunaikan tanggungjawab mereka adalah 73.89% untuk 219 kerusi parlimen yang dipertandingkan dan 50% daripada jumlah tersebut terdiri daripada pengundi muda berusia 18 hingga 39 tahun. 54 premis di Sabah yang menjalankan perniagaan pelaburan mata wang digital atau kripto dikesan terlibat dalam kegiatan mencuri bekalan elektrik. Sindiket yang dikesan ketika serbuan dilakukan SESB bersama PDRM ini berjaya mengelak SESB mengalami kerugian sehingga 16 juta ringgit. Kita telah bekerjasama dengan PDRM sehingga ke Bukit Aman. Kita telah berjaya melakukan 54 serbuan ke atas premis-premis yang melakukan sambungan haram ini. Dan setakat ini untuk makluman, kita telah berjaya menangkap satu pesalah di tuaran bersalah dan telah didenda dan insyaAllah aktiviti dengan kerjasama erat ini kita akan teruskan lagi di tempat-tempat lokasinya rahsia kita boleh dedahkan dan kita telah pun mengenal pasti banyak kawasan yang akan kita lakukan serbuan bersama dengan JSJ. SESB turut mendedahkan kegiatan curi bekalan dan penyambungan haram elektrik pada tahun ini merekodkan 10 kes kematian akibat renjatan elektrik. Beliau berkata demikian kepada media semasa majlis penyerahan peralatan sokongan SESB kepada Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Sabah di Tawau. Dalam majlis ini, SESB menyerahkan sumbangan peralatan sokongan operasi seperti komputer, kasut dan topi keselamatan melibatkan kos RM120,000 kepada Jabatan Siasatan Jenayah PDRM Kontijen Sabah untuk kegunaan semasa op elektrik. Untuk menjadikan JSJ lebih berdaya maju untuk menyiasat apa juga kes-kes yang ada kaitan dengan kecurian elektrik, saya yakin siasatan ini akan lebih berkualiti dan kita akan menentukan bahawa kerugian yang dialami oleh syarikat elektrik Sabah akan dapat dikurangkan dari masa ke semasa dan ini akan memberi impak yang baik kepada ekonomi negeri Sabah. Dato' Jalil juga berharap adanya kerjasama strategik antara PDRM dan SESB dapat membantras kegiatan penyambungan bekalan elektrik sekaligus memastikan bekalan elektrik dapat disalurkan secara optimum. Lebih 1,000 delegasi dari 40 buah negara akan menyertai Jerayawara pelancongan berasaskan komuniti yang diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu bermula 27 hingga 29 November ini. Jerayawara bersempena persidangan pelancongan dunia ini dijangka disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Menurut Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Johnston Bangkuai, 54 pengusaha pelancongan berasaskan komuniti dari dalam dan luar negara menyertai pameran sempena Jerayawara ini. Turut diadakan forum antarabangsa mengenai pelancongan komuniti yang disampaikan pengusaha pelancongan berasaskan komuniti dari Thailand. Dato' Johnston yakin Jerayawara diadakan mampu melonjakkan semula Sabah sebagai destinasi pelancongan terunggul di dalam dan luar negara sekaligus meningkatkan ekonomi penggiat industri berkenaan.
merupakan roadshow yang lebih besar kerana melibatkan negeri-negeri lain seperti Johor dan Sarawak dan juga beberapa kementerian iaitu Kementerian Pembangunan Luar Bandar, Kementerian Pembangunan Perindustrian dan juga Kementerian Pertanian dan Perikanan. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media mengenai Ijraya Wara Pelancongan Berasaskan Komuniti 2022 di Lembaga Pelancongan Sabah STB, Kota Kinabalu. Setakat September, 1.19 juta pelancong berkunjung ke Sabah sekaligus melepasi sasaran 1 juta pelancong yang ditetapkan tahun ini. Baik, sekian paparan berita dari negeri di Bawah Bayu untuk petang ini. Jadi terus saja bersama kami dalam Berita Wilayah untuk lebih banyak perkembangan semasa di seluruh negara. Kembali bersama Atika. Teruskan Atika. Baik, terima kasih Redwin dari Kota Kinabalu.